Fikir Barat. Okey, boleh mula. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan media. Hari ini saya mengadakan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Perak kali yang pertama bagi sesi ini. Okey, seperti yang semua sedia maklum, proses pembentukan Kerajaan Negeri Perak telah selesai dengan upacara mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar di hadapan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah di Istana Iskandariah pada 21 November yang lalu. Ia disusuli dengan 10 ahli Dewan Undangan Negeri mengangkat sumpah sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di hadapan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak semalam. Sehubungan dengan itu, hari ini saya telah mengadakan mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri yang pertama dan saya telah mulakannya dengan mengumumkan senarai penuh ahli mesyuarat Kerajaan Negeri seperti mana portfolio masing-masing. Yang amat berhormat Datuk Sa'rani bin Mohamad, Menteri Besar, memegang pengurusi jawatan kuasa agama Islam, keuangan, keselamatan, tanah, sumber asli, perancangan ekonomi dan GLC. Yang berhormat Datuk Muhammad Zulkifli bin Harun, pengurusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, perladangan, pertanian dan industri makanan. Yang berhormat Datuk Seri Insinyur Muhammad Nizar bin Jamaluddin, pengurusi jawatan kuasa infrastruktur, tenaga, air dan pengangkutan awam. Yang berhormat Encik Sivanesan anak lelaki Acaligam, pengurusi jawatan kuasa sumber manusia, kesihatan dan hal ehwal masyarakat India. Yang berhormat Encik Loh Ziyi, pengurusi jawatan kuasa pelancongan, industri, pelaburan dan pembangunan koridor. Yang berhormat Puan Salbiah binti Muhammad, pengurusi jawatan kuasa pembangunan wanita, keluarga, kebajikan masyarakat dan pembangunan usahawan. Yang berhormat Encik Teh Kok Lim, pengurusi jawatan kuasa sains, alam sekitar dan teknologi hijau. Yang berhormat Puan Sandria Eng Shai Ching, pengurusi jawatan kuasa perumahan dan kerajaan tempatan. Yang berhormat Encik Khairuddin bin Abu Hanifah, pengurusi jawatan kuasa pendidikan, pengajian tinggi, belia dan sukan. Yang berhormat Encik Muhammad Azlan Helmi bin Helmi, pengurusi jawatan kuasa komunikasi, multimedia dan NGO. Dan yang berhormat Encik Wu Kah Leong, pengurusi jawatan kuasa perdagangan dalam negeri, koperasi, hal ehwal pengguna dan kampung baru Cina. Itu adalah portfolio bagi Menteri Besar dan 10 orang Exco Kerajaan Negeri. Senarai yang saya umumkan ini membariskan gabungan pemimpin yang berpengalaman dan pemimpin muda, termasuk mereka yang juga pernah berpengalaman menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum ini. Untuk makluman semua, kesemua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak telah mengadakan mesyuarat buat pertama kali tadi dan memutuskan perkara-perkara yang penting, dimulakan dengan taklimat berkaitan dengan cadangan bajet 2023. Supaya semua Exco memahami dan tadi kita telah bersetuju supaya cadangan tersebut dapat diluluskan dan
pihak Rustia boleh mula mencetak buku-buku berkenaan. Sehubungan dengan itu, kita juga telah memutuskan supaya mesyuarat pertama dan mesyuarat kedua tahun pertama Dewan Negeri ke-15 Negeri Perak Darul Ridwan akan diadakan pada 19 Disember 2022. Ada beberapa rang undang-undang. Satu ialah rang undang-undang pembentangan bajet, rang undang-undang perbekalan, iaitu bajet. Yang kedua, Akta Lompat Parti akan dibawa bersama. Okey, itu saja. Sila. Sabu. Kedua-dua orang undang-undang akan dibentangkan dalam masih tempoh yang sama. Dia kita akan mulakan pada 19 hari bulan itu dengan upacara mengangkat sumpah dan pelantikan speaker. Okey. Kemudian itu diikuti pada hari berikutnya dengan titah ucapan pembukaan sidang dewan oleh Sultan Perak. Kemudian akan ada perbahasan menjunjung kasih atas titah ucapan itu. Selepas itu ada penggulungan. Diikuti dengan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti. Akan ada perbahasan dan juga penggulungan. Okey. Lagi? Satu soalan boleh? Datuk nak tanya, ada viral dekat media sosial. Kata salah satu syarat untuk PH punya 5 BN ni menggugurkan tuntutan hak milik tanah 9 tahun. Betul ke? Tak ada syarat macam mana? Menggugurkan tuntutan tanah 199 tahun di tanah kampung Dia baru. tak ada pernah apa-apa tuntutan itu berlaku pun. Kita mudah saja. Kita ikut perlembagaan persekutuan, ikut undang-undang tubuh kerajaan negeri dan ikut kanun tanah negara. Selesai. Yang sebab dia, benda itu telah pun termaktub. Ada lagi? Datuk Sri, tadi Pengerusi PH Perak, Datuk Sri Mujahid, dia maklumkan bahawasanya memang ada perjanjian di antara PH dan BN untuk membentuk kerajaan. Memang ada tu perjanjian tu? Perjanjian itu berkaitan dengan agihan peranan. BN berperanan sebagai speaker, sebagai menteri besar dan 3 exco. Itu perjanjian dia. Itu ialah. Dari segi untuk kestabilan politik, dalam perjanjian tu ada disebut lompat-lompat dan sebagainya, tak ada? Tak ada. Tak ada. Itu tak ada. Usaha untuk menjatuhkan. Oh, tak ada. Siapa calon speaker BN? Kita tadi dalam surat exco ini telah bersetuju untuk mencadangkan Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid, speaker yang ada sekarang ni. Seri, macam mana tu Seri melihat kerjaan ni? Kerjaan gabungan ni? Ya, bagus. Saya tadi telah memulakannya dengan membaca potongan ayat Al-Quran, iaitu wa ma karu wa ma karallah wallahu khairum makirin. Manusia merancang, Allah juga merancang, Allah adalah sebaik-baik perancang. Yang kedua, mengingatkan juga sepotong ayat Al-Quran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa kepada sesiapa yang kau kehendaki. Maka menginsafi ayat itu, saya sebutkan tadi, kita menjunjung amanah. Iaitu setelah semuanya selesai pilihan raya, setelah kita terima hakikat bahawa ini adalah merupakan perancangan Allah, Allah adalah perancangan terbaik, maka tanggungjawab semua daripada Menteri Besar kepada semua exco ialah bagaimana kita nak memberi fokus kepada usaha pembangunan negeri Perak, khususnya untuk menjayakan Pelan Perak Sejahtera 2030
bagi tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Saya memulakan dengan itu tadi, Datuk Zul boleh mengesahkannya, dan mengingatkan beberapa resipi. Pertama, kita meraihkan perbezaan pendapat. Ya. Tetapi pada waktu yang sama, kita meminimalkan segala kepentingan politik masing-masing. Sebab pilihan dah selesai. Dan kita merayu tadi supaya tidak ada kenyataan-kenyataan yang berbau perkauman ataupun kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris perasaan rakyat negeri Perak. Kemudian seterusnya kita minta semua perkara dibawa dalam perbincangan dan kita setuju tadi ia bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan campuran, ia hanyalah kerajaan negeri Perak Darul Rituan. Satu jenama sahaja. Okey, kerajaan negeri Perak Darul Rituan. Dan habis tadi saya memberi peluang kepada semua exco untuk berucap dalam tajuk hal-hal lain, semua menjuruskan kepada perkara yang sama, iaitu perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita nak menyatukan hati kita masing-masing, mengurangkan segala ketegangan dan meminimalkan segala perbezaan, letakkan perbezaan di luar dan cari titik-titik pertemuan untuk membangunkan negeri Perak. Itu saja. Jadi saya gembira tadi sebab kita telah memulakannya dengan baik dan kita telah dapat melepasi fasa pertama. Kerana saya katakan tadi saya ada sedikit pengalaman. Jadi kita memulakannya dengan sama-sama berikrar untuk kita mengenepikan segala kepentingan diri dan hanya fokus kepada kepentingan rakyat negeri Perak sahaja. Semua orang setuju tadi. Okey. Dalam visi dekat Kuala Bangka baru ni, Dr. ada cakap yang sebaiknya Biro Politik UMNO letakkan keputusan kerjasama peringkat negeri sama dengan pusat. So sekarang kita tahu pusat pun tak ada kata putus lagi kerjasama dengan siapa. So jadi anda kata lain kerjasama antara pusat di tingkat pusat dengan negeri. So adakah kerjasama kerajaan perpaduan Perak ni akan diteliti semua? Tak ada. Kita telah muktamadkan seperti mana yang sepatutnya sebab saya punya fokus ini ialah untuk memulakan kerja-kerja membangunkan negeri. Saya tak boleh delay. Di pusat ni dia ada beberapa parti. Dia ada PH, dia ada PN, dia ada BN, dia ada GPS, dia ada GRS, dia ada warisan. So dia ada banyak benda. Tapi di Perak ni kita cuma ada 3 je komponen. BN, PN, PH. So dengan mudah ni kita boleh buat keputusan dan kita teruskan apa yang telah kita buat. Sebab itu kita dah mulakan selepas MB angkat sumpah, Exco angkat sumpah, hari ni kita terus dengan mesyuarat Exco pertama. Dan lepas ni kita buat sidang Dewan Negeri. Okay. Kita move on. Jalan terus. Kenyataan Musi PN Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Mu, dia kata Datuk Seri berbohong dan soal tawaran yang diberikan. Datuk Seri ada penjelasan? Saya pun melihat juga dan cuma saya bimbang kalau dia tak baca habis. Dia tak tengok habis video itu. Saya sebutkan sekali lagi. Saya ulang. Saya dah sebut pun di Kuala Kangsar itu. Pukul 3 pagi, saya dikunjungi oleh Yang Berhormat Datuk Zainul Fadli sebagai Siasat Perhubungan PN. Dalam perjumpaan itu, dia kata dia tidak boleh menawarkan apa-apa kerana dia hanya Siasat Perhubungan. Jadi dia cuma ditugaskan untuk mengatur perjumpaan saya dengan Datuk Seri Peja. Menghormati itu, maka secara kebetulan saya on the way ke mesyuarat Biro Politik. Mesyuarat Biro Politik pukul 12. Saya setujulah berjumpa dengan Datuk Seri Peja di Royal Chulan, Damansara, bersama-sama dengan Datuk Zainul pada jam 10 pagi. Jadi kita bincanglah apa benda tujuan perjumpaan. Of course lah, dia kata kita nak mengajak Barisan Nasional untuk bekerja dengan dia.
Saya jenis straightforward, 2x2 4 tu style saya. So saya kata ya terima kasih lah sebab mengundang kami. Tetapi saya perlu tahu apa peranan saya. Ni nak terbentuk kerajaan. Kalau tak jadi kerajaan, peranan saya adalah pembangkang. Saya tahu peranan saya pembangkang. Tapi bila jemput saya jadi kerajaan, mesti ada apa peranan saya. Kan? Jadi saya kena bagi terus terang sebab Pakatan Harapan pun telah berjumpa dengan kita dan telah memberi peranan saya, disebut peranan saya. Barisan Nasional akan berperanan sebagai speaker. Barisan Nasional akan berperanan sebagai menteri besar. Barisan Nasional akan berperanan sebagai 3 exco daripada 10 exco. So jelas, sudah ada. Jadi saya beritahulah kepada Datuk Seri Peja, apa peranan you all nak bagi kat saya? Dia kata dia kena ada mesyuarat biro politik. Tak apalah, saya pun ada mesyuarat biro politik. So saya kata selepas ada keputusan, let me know. Bolehlah saya buat perbandingan di antara peranan yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan dengan peranan yang ditawarkan oleh Pakatan Nasional. Baru boleh buat keputusan. Tapi saya tunggu sepanjang hari tak ada siapa-siapa hubungi saya memaklumkannya dan saya tak boleh tunggu lama. Kerana saya tak nak rakyat negeri Perak stres kerana ada benda kerja kita kena buat. Jadi sebab itu akhirnya kalau dah tak ada lah. Saya teruskanlah. Jadi mungkin ada salah faham, dia kata saya berbohong sebab dia kata seolah-olah saya menafikan ada pertemuan. Tak, saya tak menafikan ada pertemuan. Ya. Tak apalah, itu sahabat saya. Okey. Baik. Terima kasih. Selamat kerja Abang Muin. Nak.